صلي وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahabaraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, tuan-tuan. Dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu program yang dianjurkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, AI Success, AI Success. Saya Muhammad, AI Success ni satu syarikat Bumi Putra yang membekalkan makanan-makanan sunnah. Ada dia buat satu produk sunnah eksklusif, sunnah box 8 dalam satu. Dalam tu ada satu set, dalam tu ada 8 jenis kacang-kacang apa-apa daripada negara Arab tu lah. Salih Muhammad, dan juga buat jualan kurma Nabi ataupun kurma ajwa. Jadi insya-Allah Salih Muhammad ada gambar yang sangat cantik. Saya tengok ni, kalau tuan-tuan boleh tengok ni, tu dia. Comel, pandai buat lah. Ni set B sunnah dan kekacang, ni set A buah-buahan dan kekacang. Menarik pula nampak. Ada kismis, ada kurma safawi, ada kiwi, ada buah tin, ada apricot, ada kacang horse kacang kuda, ada pistachio, kemudian gitulah tuan-tuan salih selamat. Dan kita sama-sama support salih ala sayyidina Muhammad, perniagaan dua orang anak muda ni, salih ala sayyidina Muhammad, salih ala sayyidina Muhammad, kawan-kawan saya ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita doakan supaya perniagaan AI Success ini akan sukses, bukan setakat dunia hingga akhirat, insyaAllah. Salih sayyidina Muhammad. Dan Allah memberikan, melimpahkan keberkatan, melimpahkan kebaikan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Salih sayyidina Muhammad. Dan saya ucapkan tahniah dan syabas kepada dua pengusaha ni, suami isteri, Muhammad Ashraf dan juga Syakina. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan pertolongan dan
Salih Muhammad memberikan kejayaan kepada perniagaan di dunia hingga akhirat insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Salih Muhammad, malam ni tajuk sambungan daripada tajuk yang kita bincang hari itu tentang mizan. Perkara yang akan berlaku di yaumul qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah hisab. Hisab. Malam ni cerita tentang hisab. Bukan hisab. Bukan huruf P di hujung tu, huruf B di hujung. Hisab. dengan qalqalah kubra kat situ kan. Hisab. Salli ala sayyidina Muhammad. Hisab kita faham ni tuan-tuan, maksud dia apa? Cek lah. Urusan cek selepas kitab, selepas lembaran-lembaran amal kita itu di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bentangkan, maka selepas itu akan berlaku hisab. Baik, Allahumma salli tuan-tuan, sahabat-sahabat yang menyaksikan kuliah kita pada malam ni, kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua. Salli ala sayyidina Muhammad, dan bagi meraihkan penganjur kita pada malam ni. Seperti yang saya sebutkan, saya lebih selesa menyebut penganjur daripada penaja. Kalau sebut penaja ni nampak sangat macam dia financially kan, dia macam itulah, tapi bukan itu matlamat dia. Matlamat dia tuan-tuan faham apa yang saya nak bawa sebenarnya. Yang saya nak bawa ni tuan-tuan ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kuliahnya pada maghrib ni biasanya di masjid, buat di masjid. Bila kita buat di masjid Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pengurusan masjid lah yang uruskan. Dan siapa yang di antara orang yang mendapat manfaat daripada kuliah tersebut ialah yang menguruskan kuliah tu. Bila salli ala sayyidina Muhammad, ada ketikanya tak buat di masjid, kita buat di rumah. Saya kalau tak ada dalam madrasah ni ikut, apa yang saya buat macam waktu saya duduk dekat Taman Widuri dulu ni, Sazali tahulah, saya buat kuliah di depan rumah saya tu, porch depan rumah saya. Dia orang pekat-pekat duk main mengaji. So kalau orang tanya, kalau nanti Allah tanya, kamu duduk dekat situ, salli ala sayyidina Muhammad, kamu duduk kat situ, apa manfaat, apa yang kamu buat dekat masyarakat kat situ, yang tak semayang ke, yang tak tutup aurat ke, yang tak apa? Kita ada jawapan kot. Saya buat kuliah depan rumah saya panggil semua orang mai. Tapi dia pun tak mau mai, buat macam mana? Dia boleh tolak motor pelan-pelan, tuan-tuan tahu tak? Kita start kuliah pukul 9, pukul 8.30 dia keluar lah, tolak motor, pi start motor kat ujung tu, tak mau kita perasan kata dia keluar dari rumah tu. Jiran-jiran kecil kanan nak cerita, punya tak mau tu Salih Muhammad kan. Kalau dia balik-balik kuliah kita tak habis lagi, dia boleh patah balik tu. Nak cerita tak mau, tapi tak apalah Salih Muhammad. Yang paling penting ialah kita nak supaya kita ada jawapan di akhirat. Ataupun tuan-tuan yang ada tuan-tuan buat kuliah di rumah, maka manfaat masyarakat sekeliling maka tuan-tuan Allah SWT. Tapi lah ni PKP. Bila PKP nak buat macam mana? Kita buat secara online. Online macam mana? Ni seolah-olahnya buat dekat mana ni? Seolah-olahnya kita buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis ni dekat pejabat ataupun dekat kedai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, air sukses ni. Macam tu lah. Macam jemput saya ni mai bagi ceramah dekat kedai dia. Lepas tu panggil orang ramai-ramai duduk mengaji dan sebagainya. Tu dia panggil apa? Program Salih Sayyidina Muhammad. Apa dia panggil apa? Bukan tajaan lagi sebut ni. Anjuran. Dia anjur. Jadi dia anjurkan oleh ni. Maka itulah cita-cita saya. Maksudnya masing-masing saya bagikan peluang untuk menganjurkan dengan maksud seolah-olah macam buat di rumah dia, macam buat di pejabat dia, macam buat sambil tu kita doakan kebaikan-kebaikan, kita ramai-ramai mendoakan kebaikan. Itu matlamat dia. Itu sebab tu saya lebih selesa menggunakan anjuran berbanding dengan tajaan. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka saya nak minta semua sahabat-sahabat yang mengikuti kuliah kita pada malam ni untuk kita kongsikan live kita pada malam ni. Setiap orang saya nak minta tolong kongsi, bukan untuk saya, tetapi untuk membahagiakan si Allahumma salli ala penganjur kita pada malam ni. Ada rasa gembira bila banyaknya orang tengok dan sebagainya, dan kita nak kebaikan-kebaikan ini akan disebarkan dengan sebaik-baiknya insya-Allah.
Baik tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang bubuh ikon marah tak sini. Siapa marah kat siapa? Baik tuan-tuan bersama. Okey, tuan-tuan, kita bermula perbincangan kita pada malam ni dengan apabila lembaran catatan itu disebarkan. Saya menggunakan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Terbaik kitab ni tuan-tuan, tu dia. Kitab ni terbaik Salat Muhammad. Dan Salat Muhammad ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 6 ada dekat 700 muka surat. Cerita daripada kiamat sampai syurga neraka. Detail Imam Ibnu Katsir kutip semua salli ala sayyidina Muhammad, perbincangan kata ulama, hadis-hadis dihimpun semua. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Allah berfirman, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Salli ala sayyidina Muhammad. Artinya, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang kemudian akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada hari kiamat yang termaklum. Surah Al-Waqi'ah 49 dan 50, dan Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 94 yang maksudnya, dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan secara bersendirian. Nanti di hari kiamat Allah sebut kita mai sendiri-sendiri. Lah ni salli ala sayyidina Muhammad, nak pi mana ajak teman, nak pi mana ajak kawan. Tapi bangkit di padang mahsyar sendiri-sendiri, seorang-seorang. Allah sebut sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan kami tidak melihat beserta kamu penolong-penolong yang kamu anggap dan sifatkan mereka adalah sekutu-sekutu Allah dalam kalangan kamu. Demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan kamu di antara mereka, dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifatkan, yakni memberikan faedah dan manfaat. Tak ada apa dah. Dan banyak lagi sekali tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad ayat-ayat yang menjadi dalil tentang kebangkitan pada hari kiamat nanti. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu sekalian akan menemui Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang dan tidak berkhitan. Bila kita bangkit di padang mahsyar nanti, tuan-tuan, tak ada apa kat kita ni. Macam mana kita lahir waktu hidup dunia dulu, macam tu kita akan bangkit di padang mahsyar. Cumanya waktu kita lahir kat dunia dulu, kalau dalam keadaan tak ada apa telanjang tu tuan-tuan, semua orang kata, comelnya budak ni. Tapi bangkit di padang mahsyar, macam mana kita mati, macam itulah keadaan kita bangkit di padang mahsyar. Boleh bayang tak? Tak mampu kita bayang lah. Comel tak comel kita seorang je tahu. Tapi waktu tu Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, tidak berpakaian, bertelanjang dan tidak berkhitan. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan yang pertama, begitulah kami akan mengulanginya kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Aisyah, Ummu Salamah dan lainnya, daripada Abu Bakar bin Abu Ad-Dunya meriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, aku pernah mendengar Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, manusia dibentangkan di hari kiamat ni 3 kali. 3 kali manusia dibentangkan di hari kiamat ni. Yang pertama, ketika membela diri di hadapan Allah. Waktu mana? Waktu Allah suruh dia bela diri dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak kata Allah ni tuan-tuan, Allah tahu tak apa kita buat ni? Allah tahu tak? Allah tahu, bukan setakat zahir kita buat, sampai dalam hati Allah tahu apa kita buat.
Tapi nak cerita Allah tak mau ni, kita kata Allah zalim kat kita ni. Dalam keadaan Allah tahu apa kita buat tu, Allah suruh kita pertahan lagi. Kod-kod ada apa benda. Sampai ke tahap waktu ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan kait habis semua orang yang duduk keliling kita ni. Dah salli ala sayyidina Muhammad. Nak? Anak-anak kita ya Allah, anak saya tu. Waktu tu dia tak kira dah, dia tak kira siapa dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Allah cerita. Pekat lari habis. Lari. Tuan-tuan, salli ala Muhammad. Kita kalau boleh nak bangkit daripada mahsyar ni, bangkit anak beranak. Semua bangkit sekali. Betul tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu bawa ayah mai cek dekat Pulau Pinang. Waktu tu ayah kena sorry Muhammad, suspek kanser. Waktu tu suspek. Bawa almarhum ayah saya mai cek dekat hospital Pulau Pinang. Teringat lagi momen tu, waktu tu semayang jemaah di rumah kakak saya dekat depan ruang tamu tu. Saya jadi imam. Saya sebut doa waktu tu. Sebut perkataan doa tu ialah nak bangkit sekali semua ni yang duduk dalam tu anak-anak beranak tu, semua nak bangkit daripada mahsyar sekali. Kita dah pisah dengan mak ayah kita lama dah, teringat dekat depa kan. Harap-harap nanti bangkit sekali dengan mak ayah kita. Harap nanti bangkit dengan anak-anak kita semua sekali. Tapi subhanallah, teringat pula Allah cerita apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu selerak semua bakat lari. Sallallahu alaihi Muhammad. Akhi, adik-beradik, abang-abang, kakak semua bakat lari habis. Sallallahu alaihi Muhammad. Abang ni saya ni. Abang ni nampak dia lari. Wa ummihi wa abihi. Mak ayah lari. Sallallahu alaihi Muhammad. Mak lari pada ayah, ayah lari pada mak. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak mai, mak ni kakak. Mak lari. Allah, anakku lari. Dulu nak bangkit sekali, lari. Wasahibatihi wa bani. Kawan-kawan baik dulu bukan mainlah kat dunia dulu ni. Sahabat. Salli ala sayyidina Muhammad, sahabat. Salli ala sayyidina Muhammad. Lari. Wa bani, anak pinak kat lari beh. Pasal apa? Pasal ingat hari tu hari tuntut menuntut. Pakat tuntut lah. Waktu kita ada bentang, kita amal ni, kita baca semua elok dah. Masa lega dah. Masa macam baca-baca semua. Awal-awal tu macam serabut lah. Lagu tu lagu ni. Waktu musuh muda tu kan. Main-main tang hujung-hujung ni. Nampak elok dah, jernih dah. Comel dah, elok dah. Senyum. Alhamdulillah, rasa macam dah okey ni. Waktu kita baca belum timbang lah. Baca dulu tak timbang ni. Dia 3 tempat turun dulu. Turun ni dia ashabul yamin, ashabul shimal. Ada orang dapat surat amal tangan kanan, dapat surat amal tangan kiri. Ada orang surat amal dia jatuh belakang. Jatuh belakang ni maksud tak ada apa, tak guna apa dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu yang Nabi SAW cerita, waktu tu dia turun, dia bukan cerita semua kata ulama. Waktu tu dia turun, pas ke tak pas ke? Lulus ke tak lulus? Sallallahu alaihi Muhammad. Dia turun macam burung-burung turun. Sama ada lulus tak lulus, yang tu anak abang tu je. Lepas pada tu bentang kita amal. Waktu tu Allah suruh baca. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kita baca banyak baca ni, baca sungguh saya baca tu. Sampai sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duk nampak ujung-ujung tu macam cerah dah. Macam cerah masa depan. Alhamdulillah, ujung-ujung tu nak topak balik, nak tambah balik apa semua. Dululah buat dosa satu dosa Allah kira
Buat satu bait Allah kira sampai 10 kali ganda, hujung-hujung tu pulung, nampak-nampak macam boleh cover, hujung-hujung tu nampak kemas dah, elok dah, lega dah, alhamdulillah, nampak lega dah. Lagi nak timbang ni, tahu-tahu malaikat mai sallallahu alaihi Muhammad, hadzal kitab indahu fulan ibni fulan, kata ni kitab ni milik nama sekian ni, sebut nama kita tu. Siapa yang nak mai tuntut kat dia hari ni? Siapa yang nak mai tuntut dia? Riwayat cerita sekelompok yang besar manusia bangkit nak tuntut kat dia hari tu. Yang dia kenal, yang dia tak kenal, semua dah. Antara yang paling awal sekali mai ni anak-anak dia, isteri dia, keluarga dia. Ya Allah, ni suami saya, ya Allah ni anak saya, ya Allah ni pak saya, ya Allah ni tuntut. Habis nak pakai tuntut ni, kekeh cerah dah orang tu. Dia kalau tuntut, pahala kita bagi kat dia. Kalau kena tuntut dia tu, pahala kita bagi kat dia. Sampai ulama kata, mai muka-muka tak kenal. Dah ni siapa pula? Salih sama Mat. Oh, dulu fitnah aku, cakap pasal aku, padahal tak kenal apa aku. Pernah jumpa aku tak? Tak pernah. Tapi pasal apa cakap pasal aku? Oh, sudah. Dan Ustaz Jamal, Tok Guru saya cerita, dia mai sebelah kita, dia kata, ya Allah, dia waktu hidup dulu pernah selisih dengan saya, kod jalan, tak senyum kat saya nak tuntut dia hari ni. Sampai macam tu. Tu Ibnu Abbas cerita, Allah bila Allah kata, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kata, pada hari dibentangkan kita amal, kamu tengok orang berdosa tu, mereka merasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Lalu mereka berkata, aduh celaka kami hari ni, kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua tercatat. Ibnu Abbas kata apa? Kecil tu senyum. Senyum kat orang dapat pahala, dia tulis. Tak senyum kat orang sakit hati kita, jumpa muka tak kenal pun, saja gaduh dengan bini ke apa ke, betul orang lalu-lalu tuntut ke akhirat. Astagfirullahalazim, ramai sampai habis tuan-tuan. Habis. Tuan-tuan cuba bayang kita, daripada kita dulu balik dulu sampai kita tua ni, agak-agak sakit dengan hati orang banyak mana? Agak-agak tak tahulah, lost count lah rasanya. Waktu Salih Semat duduk kerja kat pejabat, cikgu duduk mengajar kat sekolah lagi ramai. Harap-harap bukan tuntut anak-anak murid kita tolong bagi pahala kita, harap kan. Amin kan Ustaz Muhammad. Tapi tuan-tuan, kerja kat pejabat dulu, waktu kat universiti dulu, Salih Muhammad dah kerja dah sampai sepanjang kerja yang 25 tahun tu sampai pencen tu agak-agak berapa ramai orang yang kita posting kat sini, yang 3-4 tempat yang kita posting tu, kat sini ada 10 orang kan sakit hati dengan kita, pindah petang ni 10 orang pula sakit hati dengan kita, ni pindah tu tak kira duduk taman lagi, duduk kampung lagi, sampai mati. Allah, tuan-tuan boleh tengok pekat-pekat bangkit nanti ke akhirat, yang kita kenal, kita tak kenal, semua pekat tuntut ni. Jam tuan-tuan, jam Ustaz semua. Maka tuan-tuan, waktu tu bela diri, bukan cerita orang tuntut kita pun boleh tuntut orang tu. Tengok gaya tak lepas, siapa agak tu, ya Allah, dulu waktu hidup dunia kawan ni. Wih, aku pasal apa aku ni? Bukan kawan baik dulu, ya Allah, pinjam RM2 buah minyak motor tak payah balik. Waktu muda tu dia korek habis, tuan tahu tak waktu tu dia korek apa, dia macam ibarat cerita macam orang lemah. Dia kira nak apa yang benda boleh selamat dia buat. Tuan-tuan, betul tu. Saya membela diri dapat. Allah bentangkan hamba ni waktu mana? Yang pertama waktu Allah minta dia bela diri dia. Ya Allah, saya tak buat. Ya Allah, bukan saya nak buat, dia yang suruh saya buat. Ya Allah, saya kena macam ni pasal dia tak ajak saya, pasal dia tak tunjuk saya, pasal waktu tu bela diri.
Yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, waktu mana yang Allah bentangkan hamba ni? Waktu mana? Yang kedua, waktu dia mengaku kesalahan dia. End up dia akan mengaku. Kilah pi lah kok mana, kilah pi kok mana, Allah tahu siapa betul siapa salah. Akhirnya tunjuk. 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 Tengok balik apa dia buat, bukan sakat dia, tengok semua orang tengok apa dia buat. Anak cucu dia mau tengok, lah ni tok aku kan ni, awak dia perangai lagu ni waktu muda dia. Semua orang tengok, betul tu. Akhirnya apa? Saya mengaku. Aku salah. Dan yang ketiga tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, waktu ni pertama. Pertama dia waktu dia membela diri di hadapan Allah. Yang kedua ketika dia mengaku kesalahan dan memohon maaf. Dia mengaku kesalahan dia dan dia mohon maaf. Dia nak buat macam mana? Dan semua orang tengok sallallahu alaihi Muhammad, dan semua orang tahu dia tak ada alasan lagi waktu tu. Akhirnya dia minta maaf. Dan yang ketiga tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika lembaran amalnya, lembaran amal catatannya berterbangan. Waktu tu mai terbang, waktu dah mula takut dah. Ini 3 tempat yang manusia ni duduk terpaku, terkaku, tak boleh nak buat apa. Sallallahu alaihi Muhammad, waktu 3 benda yang manusia sallallahu alaihi Muhammad duduk dalam tu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang datangkan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan, tengok apabila kitabnya datang di sebelah tangan kanan, maka susulan dia akan dihisap dengan perhitungan yang mudah. Okey, settle, okey, tak ada apa, jalan. Okey, on, okey, selesai. Kalau dia akan masuk syurga intinya. Nampak dah, dapat surat amal tangan kanan, saat gini lega sikit dah. Sallallahu alaihi. Tuan-tuan, kita nak keluar ni time PKP ni, ada roadblock polis kan. Tuan-tuan, Allahumma. Kalau daripada jauh dia nampak kita tu, dia senyum tu ada chance nak selamat lagi. Saya mak kan. Daripada jauh tunjuk dia buat tu isyarat dia, ada surat tak? Kita pun daripada dalam kereta pun kat tu. Tu masuk mudah tu. Kalau dia main muka ketat tu, dari mana ni? Ni daripada mana ni? Tunjuk surat. Ada surat. Ni pasal pemain dua. Macam tu lah. Soal banyak tapi lepas ke? Tuan-tuan masa Jumaat. Jadi tuan-tuan masa Jumaat, tuan-tuan, yang keduanya subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, dan barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya, maka menunjukkan bahawa dia akan masuk ke neraka Allah SWT. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Habis, selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tajuk kedua malam ni, celakalah orang yang dihisap dengan teliti. Bila dapat suratan amal tangan kiri, tahulah. Tuan-tuan, jangan duduk senyum aja. Insya-Allah aku Ustaz nampak gaya macam tangan kanan dah, nampak gaya. Sama duduk praktis pun tangan kanan dah, praktis pun tangan kanan dah. Tak tahu tuan-tuan, betul-betul tak tahu. Kita duk berasa ni memang waktu ni kita buat betul-betul elok tuan. Kita cuba nak jadi elok. Tapi kita tak tahu dalam banyak-banyak amal amal mana yang Allah terima. Betul tak ni? Maksiat kita banyak tuan. Maksiat kita banyak maksiat semenjak daripada kita balik dulu ni, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai kita mula mai ke masjid ni, mula nak jadi baik ni umur berapa? Berapa puluh tahun sebenarnya. Dan semayang kita tinggal dengan tahajud ke apa, duha ke apa, tak usah cerita lah, memang tak buat dah lah yang tu. Tak kenal pun, tak tahu pun. Sunat hajat dengan sunat tahajud pun tak tahu. Confuse antara dua ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, waktu tu tak tahu tak apa. Benda sunat tak tahu, maksiat buat, bukan sakat maksiat buat. Ibadat fardu kita tinggal. Dia level dia macam ni. Macam ni. Ni level dia. Kalau kita buat ibadat fardu, amalan fardu, dan amalan fardu kita tu Allah terima, maka dia panggil break even. Dia duduk level tu lah. Level tu. Kalau dia buat amalan sunat, di level tu dia naik sikit. Sallallahu alaihi Muhammad.
Tapi kita dulu ni sembahyang tak buat, yang fardu tak buat, dah turun lagu tu dah. Dosa pula buat, turun lagi. Yang duk turun ni berapa lama? 30 tahun. Masuk umur 40, masuk umur 50, baru duk belajar buat sembahyang sunat, baru duk pedo-pedo nak buat sembahyang fardu. Allahumma salli alaihi wasallam. Agak-agak lah dalam tempoh berapa tahun yang kita duk buat ni, boleh tak nak tampung yang 30 tahun yang duk bawah tu? Faham tak faham tu? Ni yang kita takut, kita duk takut turun belah ni. Salat Muhammad. Kalau kita macam anak-anak kita ni tahfiz ni tuan-tuan, Allah cemburu kat depa. Salat Muhammad. Umur 11-12 tahun qiyamul lail tak malam. Salat Muhammad. Baca Quran, ulik Quran. Umur 12 tahun, 13 tahun ni. Kalau dia peduk dengan kita sampai umur 16 ni, ada anak-anak kita yang nak ambil SPM ni. Salat Muhammad. 16, 17, 18. Kemas elok lah. Kok lah keluar sat, keluar api. Habis umur 21 keluar api. Jadi roplah jingga api sat. Apa semua tegak api apa. Umur 20, umur 25 sedar diri balik lepas menikah apa balik. Paling tidak 3 tahunnya dia tenggelam sat. 3 tahunnya. Kita 30 tahun. Faham tak faham tak? Lepas tu confident sangat ni. Turun suruh amal tangan kanan ni. Allahumma salli ma'adan. Tu kita risau sangat ni. Allahumma salli ma'adan. Tapi nak buat macam mana lah? Kita harap lagu ni je. Harap lagu ni. Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fa innamal a'malu bil khawatimihah. Nabi kata, sungguhnya Allah kira amal ni tanpa hujung dan tanpa penutup dia. Pedoh lah elok ni. Pedoh apa betul elok tanpa hujung ni. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selebihnya serah ke Allah. Lagu tu ya kita boleh buat. Saya nak buat macam mana? Benda kita dah silap, nak buat macam mana? Benda kita dah salah, benda kita dah melalui lorong yang, sebab tu kita tak mau anak-anak kita pergi ulang benda yang sama. Duk marah kat anak-anak, jangan buat lagu tu, jangan buat lagu ni. Kata mak ni kongkong lah, ayah ni kongkong. Bukan kongkong, kami dah terjun dah lopak tu, kami tak mahu terjun lagi. Dia tak usah tak faham kadang-kadang. Usah cemat tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suratan amal tangan kiri. Dia dapat apa? Celakalah orang yang akan dihisab dengan teliti. Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, wa wada'al mizan. Artinya, tidaklah seseorang yang dihisab pada hari kiamat nanti melainkan dia akan binasa. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, adapun orang yang diberikan kitab daripada sebelah kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Baginda menjawab, itu terjadi ketika berhadapan dengan Allah, dan tidak ada seorang pun yang dibantah ketika dia hisab pada hari kiamat melainkan disiksa. Maksudnya daripada perkataan tu, jika seorang itu dalam hisabnya diajak dialog dengan Allah, itu menunjukkan bahawa dia akan mendapat siksa. Kalau Allah dah start tanya dah, pasal apa macam ni? Pasal apa buat macam tu? Pasal apa jadi lagu ni? Dengan siapa hang nak tuntut? Kalau dah start ada dialog perbincangan macam tu, itu jawapan dia nak kena siksa lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, Allah tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Bahkan Allah mungkin sahaja memaafkan, mengampuni dan menutupi dosa-dosa mereka, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Boleh jadi, boleh saja Allah nak ampun dosa-dosa dia, tapi macam itulah keadaannya. Sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan, yang akan dijelaskan nanti pada hadis Ibnu Umar, Allah mendekati hambanya pada hari kiamat. Ini sebuah hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Allah mendekati hambanya pada hari kiamat, lalu didekapkannya sehingga membuatnya mengaku segala dosa-dosa dia. Kata Allah, kita nak sembunyi apa? Kadang-kadang duduk
Polis interrogate kan. Salih alaihi Muhammad. Polis interrogate. Salih alaihi Muhammad. Boleh interrogate ni macam mana dia? Macam Allahumma salli alaihi Muhammad. Mula-mula tu tak mengaku, akhirnya boleh dia mengaku. Dia buat dia sesat. Dia kadang-kadang dia tahu dah, lepas tu dia duduk reserve sikit. Lagi kata, takkan macam tu kot. Tapi itu pasal apa benda ni duk ada? Yang pasal apa ada orang tu nampak? Bukan kat sudah CCTV. Dia perangkap kita. Akhirnya akulah. Bila duduk depan Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah akan buat dia sampai dia mengaku salah dia. Dia sendiri mengaku. Lalu Allah bertanya kepada dia, kamu berbuat begini-begini pada hari ini. Sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini. Dan pada hari ini dan ini. Maka orang tu mengaku, benar wahai Tuhanku. Sehingga manakala dia yakin dia pasti binasa, Allah berfirman, sesungguhnya dosa-dosamu itu telah aku tutupi di dunia, dan pada hari ini aku ampuni kamu atas semua itu. Boleh jadi keadaan demikian. Maksudnya itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Sebab tu ada dua keadaan. Yang pertama, bila kita buat salah dan kita buat dosa, boleh jadi tanda bahawa Allah nak selamatkan dia nanti di yaumul qiyamah ialah dengan Allah menutupi kesalahan-kesalahan dia waktu hidup di dunia. Tuan faham tak ni? Dia bila dia sampai satu tahap, Allah tahu satu hari dia akan berubah jadi baik, tapi waktu ni dia melakukan dosa. Sebelum dia jadi baik tu, dia buat dosa, kesilapan silap dia buat tu, Allah tutup, orang tak tahu, siapa pun tak tahu. Tuan faham? Sampai satu hari dia berubah jadi baik sungguh, dan dia minta ampun, ya Allah ampun dosa aku, ya Allah. Sungguh Allah ampun dosa dia, dan disebabkan itulah Allah tutup keaiban-keaiban dia sepanjang dulu waktu dia melakukan dosa. Tetapi dalam satu segi yang lain, ada orang dia tertipu bila dia mengatakan, sallallahu alaihi Muhammad, sungguh aku ni duduk dalam keadaan orang saleh, sebab tu Allah tutup semua salah aku sebelum ni. Tuan faham tak? Waktu ni dia tertipu. Kita apa? Akhirnya menyebabkan apa? Dia buat dosa lagi. Aku buat dosa, aku Allah tutup. Tak pasal apa? Pasal aku ni Allah nak jaga aib aku, sebab aku ni di kalangan orang baik, orang soleh. Dan tak sedar, dengan ingat tu dia duk buat dosa lagi, dia buat dosa lagi. Tu istidraj untuk dia. Allahumma salli ala Muhammad. Faham tuan? Yang kedua, boleh jadi apa yang berlaku, Allah nak selamatkan dia di akhirat, Allah buka keaibannya waktu hidup di dunia. Buka siap-siap, orang nampak, orang tahu semua apa dia buat. Allah malunya, Allah saja yang tahu. Tapi rupanya dengan Allah buka aib dia kat dunia, Allah selamatkan dia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana keadaan orang mukmin dan orang kafir? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, tajuk ketiga kita malam ni, keadaan orang mukmin dan orang kafir. Macam mana keadaannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut, wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul yamin salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul yamin fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan kamu akan menjadi tiga puak yang berlainan keadaannya. Allah cerita ke akhirat ini. Ada tiga kelompok, iaitu puak pihak kanan. Alangkah bahagianya puak pihak kanan itu, Allah cerita. Dan puak pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Dan puak yang ketiga ialah orang-orang yang mendahului, yakni dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului, yakni mencapai balasan sebaiknya di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah, tinggal menetap dalam syurga-syurga penuh nikmat. Tiga kelompok manusia. Ashabul yamin,
Orang yang dapat surah amal tangan kanan, ashabul shimal, dia ashabul maimanah, orang yang dapat orang yang duduk dalam pihak sebelah kanan, pihak sebelah kiri, dan as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun ni orang yang bersegera dalam kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jadi apabila kerusi pengadilan telah dipasang, maka orang-orang kafir di yaumul qiyamah ni dia akan disisihkan ke kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dipisahkan daripada orang-orang mukmin yang ditempatkan di sebelah kanan arasy. Bahkan ada di kalangan mereka yang duduk di hadapan arasy. So 3 kelompok ni Kelompok pertama orang-orang kafir. Orang kafir tak tolak sebelah kiri saja. Orang mukmin sebelah kanan arasy. Ada yang duduk depan arasy. Itu Allah sebut dalam surah Waqiah tadi ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Artinya, dan di sebaliknya dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini wahai orang berdosa, yakni bercampur gaul dengan orang-orang yang beriman. Surah Yasin ayat 59. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu seluruh manusia, seluruh makhluk akan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Lepas dah pisah-pisah tu, ni keadaan ni sebelum nak hisab ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Seluruh makhluk akan duduk berdiri di depan Allah, sementara peluh mengenangi kebanyakan daripada mereka, bahkan menenggelamkan sedemikian rupa sesuai dengan amal mereka masing-masing. Sebagaimana telah kita ceritakanlah hadis-hadis terdahulu. Macam mana keadaan di waktu tu? Macam mana keadaan di waktu tu? Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Tunduk. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Macam mana keadaan nanti waktu kita duduk daripada masyarakat ni, duduk depan Allah waktu tu, bukan setakat manusia, seluruh makhluk termasuk dengan binatang-binatang buas. Kita duduk berdiri ni lalu tepi kita ni gajah ni. Lalu tepi kita ni rimau ni. Lalu tepi singa, semua pekat lalu, semua waktu tu tunduk. Dan sepatah pun tak bercakap. Waktu tu keadaan sunyi sepi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa pun tak berani nak bercakap apa waktu tu. Siapa pun tak berani nak kata sepatah pun. Semua tunduk saja. Allah cerita, salli ala sayyidina Muhammad. Diam. Dan tidak ada yang bercakap kecuali dengan izin daripada Allah. Yang bercakap pada waktu itu hanyalah para rasul dan para nabi yang dikelilingi oleh umat masing-masing. Sini. Sini. Umatku mari sini. Yang bercakap tu itu pun diizin oleh Allah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, buku catatan amal itu bila disebut wa wudi'al kitab, dan kitab-kitab amal itu dibentangkan. Apa maksud kitab amal tu? Itu tuan-tuan ialah sebuah buku yang mencatat seluruh perbuatan-perbuatan kita. Satu buku yang mencatat secara detail. Ni kita duduk ni. Ni yang kita duduk dekat dalam kuliah ni, daripada pukul berapa tadi, pukul 8 tadi sampai 8.45 ni. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Ni bukan tulis 8 sampai 8.45 duduk dalam kuliah. Tak. Allah cerita apa kamu buat dalam kuliah tu. Apa yang kamu tengok, apa yang kamu tulis, apa yang kamu sembang, apa yang kamu korek. Korek cabut ni apa, kan maksudnya mana? Maksudnya waktu kita duduk kat sini ni berapa minit ni, berapa banyak agak catatan tulis tu. Tu yang maksudnya mana? Detail daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Buku itu diletakkan dan tidak melewatkan perbuatan apa sekalipun yang kecil maupun yang besar, bahkan semuanya tercatat. Yang dicatat adalah apa sahaja yang dilakukan oleh setiap orang, yakni hasil daripada tulisan malaikat, para malaikat hafazah, yakni malaikat yang menjaga manusia sejak zaman dulu sampailah detik terakhir dalam hidupnya. Habis mati, malaikat itu pun tutup. Allah berfirman, sallallahu alaihi Muhammad, yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Allah kata, pada hari itu manusia akan diberitahu apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia tinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Yasin Allah cerita, salli ala sayyidina Muhammad, tentang jejak tinggalan. Salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni tuan-tuan, apa yang kita buat ni, dia ada bekas tinggalan. Bekas tinggalan tu pun semua akan dibentang. Tu bekas tinggalan guna. Dua keadaan. Yang pertama, tang mana tuan-tuan jejak? Jejak tang mana? Tang mana pernah pi? Semua tu bekas-bekas tuan-tuan akan tengok nanti di akhir. Sebab tu perbanyakkan langkah-langkah ke tempat baik. Salih Muhammad punya. Ni kita duk ulang tapak tu. Tu nanti kat akhirat ni nampak tu. Tu balok-balok tu. Bimai. Dia suka ikut jalan tu je. Tapak kaki dia tu belakang tu. Ha, Salih Muhammad. Ada yang naik kerusi. Adalah bekas dia tu ni, adalah bekas dia, bekas tayar dia. Kan Allah Subhanahu. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu perbanyakkan tempat sujud. Bila kita semayang, lepas semayang jangan pindah tempat duduk, melainkan zikir dekat situ. Itu sunnah dia. Lepas semayang bisa duduk zikir, duduk. Jangan gerak mana. Zikir sepanjang-panjang waktu, jangan berganjak duduk tu. Selagi duduk kat situ, malaikat duduk doakan dia. Dia bangkit pindah, habis malaikat tutup buku, habis. Waktu lepas kita semayang, kita duduk tu, kita zikir tu, jangan berganjak. Sallallahu alaihi wasallam. Selama dia duduk kat situ, malaikat duduk doakan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab sujud, suruh pindah. Sagi bangkit, lepas semayang isyak, nak semayang sunat, pindah pergi sebelah, semayang kat sebelah tu. Nak lagi sedap, nak semayang witir pula lagi, undak pergi belakang setapak, main witir pula. Bagi berganjak. Sebab apa? Semua tempat sujud kita kat dunia ni, semua nanti pergi jadi saksi depan Allah. Ya Allah, dia sujud kat saya. Ya Allah, dia sujud kat saya. Ya Allah, sujud. Berapa banyak tempat yang akan pergi mengaku, ya Allah, dia sujud atas saya. Faham tak? Salih Muhammad dah. Itu kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tang mana tuan-tuan bersila jadi saksi. Yang ni kematu kat kaki tu, sila lama kematu. Kat buku lali, kat tepi, kan Ustaz Jamal. Lutut pun ada tak? Oh, kemas ni lutut pun ada. Oh, Ustaz Jamal. Lutut semayang banyak sangat tu. Oh, yang lutut pun di kematu tu. Ustaz Jamal tuan. Yang kematu tu jadi saksi. Debu-debu yang melekat kita, cuma kita tak ada debu ni. Kalau kat negara Arab, debu yang melekat tu jadi saksi. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya banyak saksi ke akhirat. Tapi kita ingat, yang jadi saksi ke akhirat bukan yang baik saja, yang jahat pun jadi saksi juga. Tapak jalan kita tu pergi mana? Pergi disco, tu ada saksi nanti. Tu ada ni. Tapak kita pergi mana? Pergi karaoke, dandut.
Ada Ustaz Samad. Faham ni Ustaz Samad? Di panggung wayang ada Ustaz Samad. Apa tang mana kita pergi ada. Bukan setakat jejak kebaikan, jejak keburukan pun ada. Tu yang pertama, dia maksud memang jejak betul-betul. Yang kedua, maksud jejak tinggalan ini ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Apa yang kita tinggalkan, bentuk ilmu kita, pengajaran kita, dakwah kita, berapa ramai orang yang ikut salli alaihi wasallam, berapa ramai orang yang dapat maklumat ilmu daripada kita, yang dia beramal, yang tu pun ada. Tuan-tuan, macam mana baik dia jadi saksi, yang buruk pun jadi saksi juga. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa tunjuk satu jalan hidayah, maka pahala baginya seperti mana pahala dia melakukan dan tidak dikurangkan walau sedikit. Tapi Nabi juga kata, man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, maka dosa baginya seperti mana dia melakukannya dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Pun kena juga. Semua ni akan dibentangkan nanti. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Qiyamah tu, bima qaddama wa akhar. Dan apa yang telah dia tinggalkan, tu jejak-jejak tu lah. Allahumma salli. Tuan-tuan, sementara itu timbangan telah terpasang untuk menimbang antara amal-amal yang baik dan amal-amal yang buruk. Sebagaimana keterangan tadi, dan jembatan telah terbentang di atas Jahannam. Para malaikat telah mengelilingi manusia dan jin, dan neraka Jahim telah diperlihatkan. Ni maksud ni ready dah, get ready dah ni. Nampak dah kat depan tu, telah duk pasang. Timbang mizan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Timbang mizan ni besar mana? Ambil bumi, ambil langit, semua yang ada di bumi, semua ada di langit, ambil letak, ada ruang lagi. Salli ala sayyidina Muhammad. Dua, satu piring bercahaya, yang tu nak timbang benda baik, duduk di sisi syurga. Satu lagi hitam gelap, yang tu nak timbang nanti kemaksiatan. Nampak waktu duk pasang tu, kemudian Allahumma salli Muhammad, nampak dah jembatan sirat tu tengah duk pasang, melintas neraka. Nampak dah neraka Jahim pula ni, naik nampak. Allah kata apa? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Allah kata, tu neraka Jahannam yang dulu kami duk pesan, jangan duk pi masuk dia. Hari ni hamba rasakan kebakarannya. Kita punya takut tuan-tuan, waktu semua senyap, tak berani kata apa. Malaikat turun. Penduduk langit pertama lagi ramai daripada penduduk makhluk yang ada kat dunia ni. Bukan kita aja, bukan manusia saja, manusia, jin, haiwan, salih semua. Berapa kucing saja, berapa banyak ada kucing. Semua main berempun ni. Kucing pun banyak ni. Ni bukan kucing duk ada lah ni kucing daripada dulu tu sampai hari kiamat ni. Semua ada ni. Tuan-tuan, Allah, tuan-tuan boleh banyak berapa banyaknya makhluk Allah yang berimut tu. Tapi penduduk langit pertama di kalangan malaikat tu, Allahumma salli alaihi wasallam, itu lagi ramai daripada makhluk Allah dekat bumi ni. Turun duduk ni. Turun penduduk langit kedua lagi ramai daripada penduduk langit pertama tu. Demikian sampai 7. Semua dah ready dah, semua ready. Kita tak berani tunggu ni. Waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jambatan telah terbentang di atas Jahannam, dan para malaikat pun mengelilingi manusia dan jin, dan neraka Jahim pun telah diperlihatkan, dan begitu juga Dar An-Naim, yakni syurga pun didekatkan, dan Tuhan pun telah menampakkan diri untuk memberi keputusan di antara hamba-hamba dia. Bumi mahsyar terang benderang oleh cahaya Tuhan. Sedang buku-buku amal mula dibacakan. Para malaikat memberi kesaksian atas perbuatan-perbuatan mereka, dan bumi juga memberi kesaksian atas peristiwa yang apapun pernah terjadi di atas permukaan dia.
Siapa mata tengok. Tang mana agak tempat yang akan jadi masalah kat kita nanti di yaumul qiyamah bila bumi tu cerita apa kita buat dulu ni. Kita tahu kita buat apa. Kita tahu tang mana kita buat. Bawah pokok mana, tepi pantai mana. Soalnya ada sama kan. Tang mana, ingat? Dia main. Kita dulu waktu duduk tang tu muda-muda dulu. Tak kahwin lagi. Duduk naik motor RZ ke apa mau duduk tepi sandang apa kat motor apa. Duduk tepi pantai Sigit. Waktu pantai Sigit tu jalan separuh tak? Jalan berhenti separuh tu kan. Sebab kereta rosak berderet tu jalan tu. Setiap malam kereta rosak berderet. Saya kira ramai lari bro pakai lari. Tiba-tiba kereta tu hidup pandai-pandai lah. Tuan-tuan Allah saya selamat. Pokok pun kecil-kecil lagi waktu tu. Lah ni anak dah berapa dah lalu naik kereta pula. Kata abang ingat tak tempat ni dulu ni pokok ni besar dah pokok ni lah. Dulu kecil lagi pokok ni lah jadi saksi cinta kita. Memang sungguhlah pokok tu lah jadi saksi nanti ni. Ni saudara selamat. Nah, tanah tu akan jadi saksi, dunia akan jadi saksi. Sebab tu saya sebut, saya nak ajak kita semua buat apa? Pastikan tempat yang nanti nak jadi saksi kita ke akhirat semua cerita baik tentang kita. Ni mai tanah ni mai dia kata, ya Allah, dulu atas saya lah, saya jadi saksi, tang ni lah dia sedekah dulu ni. Saksi mai. Tanah ni pula mai, ya Allah, sungguh saya nak jadi saksi hari ni, tang ni lah dulu dia tolong orang tu susah, tang tu lah dia tolong. Ya Allah, tang ni jadi saksi. Ya Allah, tang ni lah waktu tu PKP surau semua tutup. Dia tepi longkang ni, tang ni lah saya jadi saksi. Tang ni lah dia semayang dulu ni. Semua biar waktu tu dunia bumi ni mai cerita kat kita ni, saya semua cerita kat Allah, semua cerita baik. Tak mau lagi ada orang kata, ya Allah, saya ni saksi, ya Allah. Dah lah, dulu ni atas tanah atas saya ni lah yang dia buat maksiat tu. Dia buat ni. Tuan-tuan, itu kita tak mahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya? Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, di antara mereka ada yang mengakui perbuatan-perbuatannya. Ada yang kata, saya mengaku ya Allah. Bila bumi kata tu, saya mengaku ya Allah. Bila dia kata, saya mengaku ya Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan jika tidak, kalau jenis tak mengaku juga, maka mulutnya akan dikunci. Anggota tubuhnya yang bercakap, menceritakan apa saja perbuatan yang dilakukan, salli ala sayyidina Muhammad, menggunakannya tak kira siang ataupun malam. Tangan cakap ya Allah, kaki dia bercakap ya Allah, ni nak bohong mana? Kulit dia bercakap, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Surah Al-Zalzalah. Pada hari itu bumi akan menceritakan khabar beritanya bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya untuk melakukan demikian. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah berfirman dalam surah Nur ayat 24-25 yang bermaksud pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan azab yang berhak untuk mereka mendapatnya, dan mereka pula akan mengetahui bahawa Allah Maha Adil lagi Maha salli ala sayyidina Muhammad, lagi nyata keadilannya. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma. Jadi tuan-tuan, itu di antara perkara-perkara yang akan berlaku, salli ala sayyidina Muhammad, dalam di yaumul qiyamah nanti. Di antara makhluk pertama yang akan dihisab, tuan-tuan, ialah binatang. Mula-mula sekali nak bagi settle binatang dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, bukan manusia, bukan jin. Semua binatang kelak akan berhimpun. Allah cerita dalam surah Al-An'am ayat 38, tuan-tuan boleh rujuk. Tak ada seekor binatang pun yang melata di bumi, burung. Salli ala sayyidina Muhammad.
semuanya akan dihimpunkan di hadapan Tuhan mereka untuk dihisab. Tak ada seekor binatang pun, melainkan semuanya dihisab juga. Hisab. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa idzal wuhusu husyirat, Allah sebut. Dan apabila binatang-binatang liar juga dihimpunkan, surah Takwir 5. Kita duk baca tu. Binatang liar tu disebut tadi ni. Rimau, singa, gajah semua. Allahumma salli. Buat apa? Ni. Pandai tanya tu betul kan soal dengan yang nak baca ni. Nabi SAW sebut sallallahu alaihi Muhammad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Depa ni bincang apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqtassa lis-syati al-jammai minasyatil qarna'i tantahuha, atau kama qala sallallahu. Nabi kata semua hak akan disampaikan kepada yang berhak menerimanya pada hari kiamat, sehingga kambing yang tak bertanduk akan membalas kambing yang bertanduk yang menanduknya. Sama-sama dia faham. Ada kambing nak tanduk, dia tak tanduk, tak puas hati. Pergi akhirat, ya Allah, dia ni tanduk aku. Tuan-tuan, bangkit sungguh dua-dua tu. Kau tanduk, Allah bagi dia jadi tanduk, dia pergi tanduk kau tu, selesai masalah, settle, habis, selesai. Nak bagi tahu kata tak akan ada satu makhluk pun yang tak puas hati bila dia bangkit di padang mahsyar. Pelepas. Tak tahu mendak meramlah hati tu, tak puas hati aku ni apa, bangkit nanti Allah bagi puas hati, habis selesai. Akhirnya tak ada masuk syurga, tak ada masuk neraka, depa akan balik macam debu. Habis selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat benda tamu kita nak. Kita buat benda tamu, kita kenal nanti salli sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok dia kata apa Nabi SAW sebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Kelak di hari kiamat, jangan sampai ada salah seorang daripada kamu yang aku dapati memikul di atas tengkuknya kuda yang merengek-rengek. Lalu dia berkata, "Wa Rasulullah, tolonglah aku." Aku menjawab, "Aku sama sekali tidak dapat menolongmu. Bukankah waktu di dunia dulu aku telah sampaikan kepada kamu pasal apa kuda tu duduk merengek dah? Dulu dia duduk naik, dia duduk apa? Dia duduk tunggang kuda tu sampai kuda tu tak mampu nak sebagainya." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu kita naik atas dia, nanti kat akhirat dia naik atas kepala kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan. Yang kedua, apa yang akan diadili selepas daripada binatang, tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang akan diadili, tuan-tuan, ialah pembunuhan, kes-kes pembunuhan. Itu dia antara benda awal yang akan diadili. Kemudian Allah SWT, siapakah umat yang mula-mula sekali akan diadili? Umat mana yang mula-mula sekali akan berhadapan dengan pengadilan ni? Ialah umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah umat pertama yang akan diadili oleh Allah disebabkan kemuliaan Nabi SAW. Di samping itu umat Muhammad jugalah yang pertama akan melintasi titian sirat dan akan masuk ke syurga Allah SWT. Kes apa yang mula-mula sekali akan diadili? Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara kes yang akan mula-mula sekali diadili salli ala sayyidina Muhammad ialah kes binatang-binatang. Sebut dah tadi. Yang keduanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kes pembunuhan. Awwalu ma yuqdha fihi bainan nas yaumul qiyamah fid dima'i. Artinya perkara yang terlebih dahulu akan diputuskan di antara manusia pada hari kiamat ialah masalah pembunuhan. Sementara itu disebutkanlah hadis yang kekalan lalu bahawa pada hari kiamat orang yang terbunuh akan datang dengan urat-urat leher yang masih mengalir darah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Itu di antara kes-kes awal yang akan
diselesaikan nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itulah sebuah sedikit gambaran apa yang akan dilalui sallallahu alaihi Muhammad nanti di yaumul qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad dalam bab perhitungan dan hisab. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Nah, banyak lagi lah kisah-kisah yang berkaitan dengan hisab yang boleh kita bincangkan, cuma dia sekadar introduction. Nah, di antara perkara yang terawal yang akan ditanya ialah solat. Itu kita ingat, awalahu yuhasab bi 'abdan fi yaumil qiyamah as-salatu. Benda yang paling awal nanti Allah akan tanya nanti di yaumul qiyamah ialah solatnya. Yang akan ditanya lagi, tuan-tuan, ialah mengambil balas daripada orang yang zalim, tuntutan kepada orang yang menzalimi dia, sebagainya. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, lagi seorang itu akan ditanya tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah bagi dekat dia. Sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia buat dengan nikmat-nikmat tersebut. Lagi yang akan ditanya, tuan-tuan, ialah permasalahan dia dengan manusia yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu tu dia harapkan supaya dia memaafkan orang tersebut. Tuan-tuan, lagi waktu tu sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan berlaku? Kita akan dipanggil mengikut nama dan mengikut nama ayah kita. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW pernah bersabda, yarfa'u li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah indastihi fayaqulu hadhihi ghadrahu fulan bin fulan. Bagi setiap pengkhianat dipancangkan di sebuah bendera pada punggungnya di hari kiamat, lalu dikatakan, inilah pengkhianatan si fulan dan si fulan. Dan daripada Abu Darda, Nabi SAW pernah bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi isma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Apa dia tu? Sesungguhnya pada hari kiamat kamu sekalian akan dipanggil dengan nama kamu dan nama ayah kamu. Oleh kerana itu perelokkanlah nama-nama kamu. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan. Dan jadi itu insya-Allah, itulah di antara benda yang kita bincangkan pada malam ni. Saya ucap terima kasih lagi sekali kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Sukses yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Sukses untuk makluman tuan-tuan sekalian adalah 100% syarikat milik anak muda Bumiputera Melayu Islam dan memekalkan barangan-barangan sunnah. Dan sekarang ni dia ada promosi eksklusif sunnah box 8 dalam 1. Pilihan pertama buah-buahan dan kekacang, terdapat 2 set pilihan, set A dan set B. Pilihan buah-buahan dan kekacang yang berbeza, bukan kacang-kacang yang duduk dekat bicycle tu. Ini kekacang. Yang kedua, kurma ajwa, ini kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati sekalian, boleh yang mana berminat boleh berhubung dengan nombor yang kita pinkan dekat bawah situ, insya-Allah, untuk dapatkan ini set A dan set B ni yang saya dah tunjuk dah tadi ni, yang cantik nampak boxnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu set A sunnah dan Allahumma salli alaihi Muhammad set B. Mana set B? Ini set B, Sallallahu alaihi Muhammad, apa ni, buah-buahan dan kekacang. Jadi boleh dapatkan Sallallahu alaihi Muhammad. Dan eloklah kita prepare sebenarnya nak masuk Ramadan ni. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, buat preparation yang kita dapatkan daripada sahabat-sahabat kita yang berniaga ni. Sahabat saya ucap, kita doakan supaya perniagaan sukses, akan sukses di dunia dan akhirat, insya-Allah. Dilapangkan, dimurahkan rezekinya dalam keberkatan di sisi Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Diberikan kebaikan-kebaikan pada perniagaannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dibukakan hati-hati manusia untuk membeli barangan-barangannya. Dilimpahkan keberkatan dan rahmat dan kasih sayang Allah. Dijauhkan juga daripada musibah, daripada perkara-perkara yang tidak diingini, fitnah dan sebagainya. Dan mudah-mudahan diberikan kejayaan kepada perniagaan ini di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada esok pagi, insya-Allah. Tuan-tuan doakan saya. Esok pagi pukul 3.30 pagi saya akan bertolak ke Allahumma salli ke TV Al Hijrah.
3.30 pagi untuk program 7 pagi di TV Al-Hijrah. Saya lihat Muhammad tuan-tuan, dan ada 2 program esok di TV Al-Hijrah yang saya nak minta tuan-tuan tolong ikut. Pukul 7 hingga pukul 8 pagi ada tadabbur ayat. Saya lihat Muhammad Al-Quran. Kemudian pada pukul 8.40 pagi juga di TV Al-Hijrah di set yang sama kita akan membuat promosi susu Faiz. Selesai itu saya akan patah balik mai dekat sini dengan Ku Badrul. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan doakan kami, perjalanan kami selamat pergi dan balik insyaAllah. Dan saya perjalanan kami itu dikira oleh Allah sebagai amal saleh dan kebaikan insyaAllah. Amin rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.